Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para pelajar, para jemaah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi ini 20 hari bulan November 2021, kita dapat teruskan pengajian kita dalam tafsir Suratul Ahzab. Suratul Ahzab, surah yang ke-33, juzuk yang ke-22. InsyaAllah kita sambung perbincangan kita bermula ayat 53. 54 dan 55, iaitu perbincangan tentang adab memasuki rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun adab bertamu. Adab menjadi tetamu Nabi dan juga sekaligus tetamu kepada orang lain selepas daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adab itu terpakai juga kepada orang lain, dan juga adab berinteraksi dengan ummahatil mukminin. Allah Ta'ala telah namakan mereka sebagai ibu kita, tapi dia ada etika dia ada adab peraturan dia. Apabila kita nak bercakap, bertanya, belajar, berguru dengan ibu-ibu orang Islam ini, dia panggil Ummul Mukminin, isteri-isteri Nabi radhiyallahu anhunna. Kemudian ayat yang kelonggaran terhadap isteri Nabi dan juga wanita-wanita Islam, beberapa kategori orang-orang yang dibenarkan. Wanita itu buka hijab. Buka hijab maksudnya buka tudung dia. Mana hijab orang panggil pakaian dalam rumah. Pakaian dalam rumah macam baju biasa je, tak payah tudung. Berapa kategori orang yang dibenarkan itu, insya-Allah kita akan bincang dalam ayat 55 nanti. Baiklah para pelajar sekalian, memandangkan perbincangan kita ni panjang juga, kita tak ulang balik yang lepas. Kita pergi kepada ayat yang pertama dalam perbincangan kita ini. Bagi jemaah yang ada tafsir pimpinan Ar-Rahman, iaitu ayat kita ni muka surat, maksud saya yang Jawi punya, ayat kita ni muka surat 919. A'udzu billahis samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب
ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما. Panjang juga dia punya ayat penjelasan adab ini. Tengok para pelajar sekalian, ayat ini menjelaskan beberapa perundangan dan adab yang berkait dengan bertamu ataupun memasuki rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tengok ayat 53. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan nabiyyi illa an yu'dzana lakum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu masuk ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam menunggu makanan masak kerana hendak makan bersama. Mari tunggu dekat nak masak pakak mari. La illa an yu'zana lakum ila ta'amin ghaira nazirina inah. Kecuali kamu dijemput untuk menghadiri jamuan bukan dengan cara menunggu-nunggu masa sajiannya. Jangan tunggu orang nak masak. Masa ni masak ni, mari kita pergi. La. Walakin idza du'itum fadkhulu. Tetapi apabila kamu dijemput, maka masuklah pada waktu yang ditetapkan. Fa idza ta'imtum fantashiru. Kemudian setelah kamu makan, makanlah masing-masing bersurai. Wala musta'nisina li hadis. Dan janganlah duduk bersenang-senang, bersembang-sembang dengan berbuah-buah dalam rumah Nabi. Rumah Nabi kecil. Nabi SAW pula banyak kerja. Bukan boleh layan kita buah macam kita duduk berbuah-buah di kedai kopi sampai setengah malam. Maka Nabi dia ada kerja buat dia dan rumah dia pula kecil. Baik para pelajar sekalian, sebelum kita habiskan ayat, nampak dah gambaran di awal ayat itu apa yang nak disampaikan oleh Allah Azza wa Jalla kepada kita. Baik, kita tengok sedikit ayat yang lepas. Allah Subhanahu wa taala, munasabatul ayat. Kedudukan ayat ini, susunan ayat, munasabah. Allah Subhanahu wa taala telah pun menyebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna arsalnaka syahidan. Kami utuskan kamu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai saksi. Ayat ini ayat 45. Kita sudah sebut berapa kali ya ayuhan nabi kan dalam surah ini, ada 4 kali. Itu menyatakan keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama dengan umat dia secara umumnya. Maka datang ayat ini, ya ayyuhallazina amanu la tadkhulu buyutan nabi. Jadi ayat ini khitab Allah Taala kepada ummah. Khitab kepada umat bagaimana cara kita berinteraksi, bertamu ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mesti kena pergi dengan adab, kesopanan, ihtiram, menghormati majlis dan beberapa SOP bertamunya sebagaimana yang telah disebut oleh Allah Azza wa Jalla dalam ayat kita ini, insya-Allah. Itulah satu. Yang kedua, Allah Ta'ala nyatakan sifat Nabi, wada'iyan ilallah. Nabi menyeru kepada Allah Azza wa Jalla. Maka di sini Allah pula tuju kepada umat dia, la tadkhulu hatta illa. Jangan masuk rumah Nabi kecuali kamu dipanggil.
Sebagaimana kata di para ulama, sebagaimana kamu masuk Islam ini dengan dakwah Nabi, kamu jangan masuk rumah dia kecuali dengan panggilan dia. Mana kena beradab sungguh-sungguh. Kita masuk Islam dengan dakwah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita nak masuk rumah dia apabila dipanggil. Jangan sewenang-wenang pergi. Kalau tidak, rumah Nabi kecil, tak ada ruang pun dia. Kemudian yang ketiga, Allah SWT sebut tentang kedudukan isteri Nabi alaihinna as-salat radhiyallahu anhunna. Kedudukan isteri Nabi radhiyallahu anhunna, Allah Taala redai mereka semua. Allah suruh waqarna fi buyutikum, isteri Nabi duduklah di rumah, jangan jalan sana sini. Wala tabarrujna, jangan berhias-hias. Jangan berhias-hias. Mana gunalah hijab. Maka ayat ini sekali lagi menegaskan, kalau kamu nak minta apa-apa dengan isteri Nabi, nak bertanya, wara' hijab, duduk di sebalik tabir. Bukan boleh bebas bergaul, makcik, Assalamualaikum, jenguk masuk rumah lah. Pergi di sebalik pintu, rumah dia pun ada tabir yang, rumah kecil, senang je cakap di sebalik pintu. Itu adab. Baiklah. Maka datanglah adab ini khas. Apa cerita? Cerita panjang. Saya cerita secara ringkas. Tuan-tuan boleh tengok cerita ni, cerita panjang ni mungkin dalam catatan kita nanti boleh detailkan. Hadis ni panjang sangat. Baik, dia panggil sabab nuzul, sebab turun ayat Quran ini. Hadis ni sahih, dikeluar oleh Bukhari dan Muslim. An Anas bin Malik, daripada Anas radhiyallahu anhu, lamma tazawwaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Zainab. Kata Anas, setelah Allah Taala kahwinkan Nabi dengan Sayyidah Zainab binti Jahshin, sesalah isu dia dengan Zaid, maka Nabi pun panggil orang. Ini di antara isteri Nabi yang berkahwin ada walimah. Secara aku panggil walimah besar sikit lah. Boleh panggil orang datang. Bila panggil, sahabat-sahabatnya datang masuk, mereka masuk, duduk lama di rumah Nabi SAW. Fa'akhaza ka'annahu yatahajalkan falam yaqum. Nabi bangun. Mereka, sahabat-sahabat ni buat tak peduli. Patutnya bila tuan rumah bangun, semua orang bangunlah pergi. Menunjukkan bahawa ada kerja lah tu. Buat tak tahu, duduk berbual lagi. Maka, falamma ra'a zalika qama. Bila Nabi tengok sahabat ni tak bangun juga, Nabi pun bangun berdiri. Bangun macam dia nak pergi. Barulah sahabat-sahabat ni bangun. Wa baqiya salasah. Tinggal lagi 3 orang tak bangun. Orang panggil, iyalah, happy sangatlah. Majlis walimah. Majlis kahwin Nabi SAW. Maka dia orang pun cakap-cakap. Wa anna Nabi SAW ja'a liyadkhula fa'idhal qawmu julus. Nabi masuk, ada lagi orang. Thumma innahum qamu fantalaqu. Lama barulah dia orang ni keluar semua daripada rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anas pun bagi tahu, ya Rasulullah, tak ada orang dah di rumah, bolehlah balik, boleh masuk. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk, fa zahabtu adkhulu. Anas pun ikut Nabi lah. Mungkin ada apa-apa yang patut dia bantu, dia pembantu. Fa arkhal hijab baini wa bainahu. Nabi pun tutup dia punya langsir. Kalau kita agak macam tutup pintu lah, tutup. Anas duduk di sebelah luar tu, Nabi masuk dalam rumah dia. Maka ketika itulah turunnya ayat Quran ni, ya ayyuhallazina amanu la tadkhulu buyutan nabi. Wahai orang beriman, jangan masuk rumah Nabi kemudian kecuali dipanggil, setelah makan keluar. Jangan tunggu, jangan berbual-bual. Nak buat juga tunggu di masjid. Kalau Nabi ada masa, dia layan. Kalau Nabi tak ada masa, selepas solat dia balik. Itu adab. Itu hadis yang pertama, ringkas. Hadis yang kedua, wa'anil Ja'di Abi Utsman, daripada Anas. Sama juga, daripada Anas juga rawi kisah. Dia kata, tazawwaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita kahwin, masuklah dia ke rumah isteri dia. Mak dia, Ummu Sulaim, mak Anas. Ummu Sulaim buat haisa. Haisa ni dia panggil kuih daripada tamar campur dengan minyak sapi,
dengan susu, oh memang sedap. Kita dengar pun sedap kan. Dia panggil hais. Ha-ya-sin. Ha-ya-sin. Bagi jemaah yang ada di Madinah, tak kira lah sekarang ada di Madinah ke, pergi ke Madinah, kan kita ada dekat Masjid Nabi tu ada kios, tempat jual gift. Madinah gift tu, Hadaya Al-Madinah. Di situ ada jual kuih hais ni. Ada jual. Anak dah beli dan dah rasa. Menu hais. Siapa yang nak rasa, nak cuba, tulis nama Ha-ya-sin. Nanti pergi dekat Madinah gift ni, cari kata ada ni kuih ni halal hais, dia jual. Jadi insya-Allah kita boleh rasa apa kuih yang dibuat oleh maknya Anas ni. Maka dia letak dalam bekas, dia kata, Anas ambil hais ni bawa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagi tahu mak kiri salam, dan ini hadiah untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam sempenangnya perkahwinan. Anas pun bawa, hantar ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila hantar, Nabi kata, da'una, letak, kamu pergi panggil fulan. Nabi sebut nama. Di masjid panggil masjid. Maka mari fada'u tu, aku pergi panggil, dan siapa-siapa aku jumpa Nabi suruh panggillah dia. Kata di Ja'd di rawi hadis ni, dia tanya Anas, kam kanu, berapa orang yang kamu panggil itu Anas? Qala zuha 300, lebih kurang 300 orang. Ramai ya, walimah besar ni. 300 orang, hais, kuih ada semangkuk. Tuan-tuan bayangkan macam mana Nabi nak jamu makan ni. Bila sudah panggil, Nabi kata, Anas, hat at-taur. Mari bekas makanan tadi, bawa sini. Fadakhalu hattam tala'atis suffah wal hujrah. Sahabat datang 300 orang, penuh suffah. Suffah itu macam bangsa lah, tempat duduk di belakang masjid tu. Kemudian hujrah, bilik tempat Nabi duduk pun penuh. Sini penuh, sini penuh. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liyatahallak asyratan. Setiap orang satu kumpulan 10 orang, buat 10 orang. Kemudian dia letak makanan. Setiap orang makan depan dia, jangan ambil yang orang lain. Fa akalu hatta syabi'u. 10 orang ni masuk makan kenyang, keluar. Masuk yang ni pula, keluar. Masuk ni. Hatta akalu jami'an. Semua 300 orang tadi kenyang. Makan hais satu bekas. Allahu Akbar. Ini mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila selesai tetamu, faqa ya Anas irfa. Anas ambil makanan tadi, bawa sini. Anas nak pergi angkat makanan. Anas kata apa? Aku tak tahu mana lebih banyak makanan, waktu aku letak mula-mula tadi ataupun selepas dimakan oleh sahabat. Hazihi dalam bahasa kita panggil mukjizat. Mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam, makanan sedikit jadi banyak. Makanan sedikit jadi banyak. Maka Rasulullah jalisun wa zawjatu muwallihi wajhaha ila al-haid. Jadi ada lagi yang tak keluar daripada rumah. Patutnya kalau nak buat, pergi di sufah. Sufah tu mana belakang, ada tempat duduk di belakang masjid. Dia buatlah rumah Nabi, rumah kecil. Ketika itu Nabi duduk dan isteri dia berpaling ke dinding. Maknanya tak ada tempat nak pergi. Puak pun duduk buah juga. Jadi dia susahlah menyusahkan Rasulullah dan isterinya. Fasaqulu ala Rasulillah. Faqaraja Rasulullah. Nabi pun keluar, pergi rumah isteri yang lain, cakap balik, ada lagi orang. Allahu Akbar. Jadi akhirnya barulah bila mereka keluar semua, tak lama lepas pada itu, Anas kata turunlah ayat Quran ni, ya ayyuhallazina amanu la tadkhulu buyutan nabi sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, kata Anas, ana ahdatsun nasi ahdan bihadzal ayat. Akulah orang yang awal dengan ayat ini daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hujibna nisa'un nabi, selepas daripada itu isteri Nabi diminta supaya berhijab, tutup muka semua. Hadis ini rawahu Muslim wal Bukhari mu'allaqan daripada Ja'd, daripada Anas. Jadi kita kata alhamdulillah riwayat ni sahih. Sebuah lagi hadis kata Sayyidina Umar, wafaqtu rabbi fi salasin. Aku cadangan aku telah diterima oleh Allah Taala 3 perkara.
Umar kata, fi maqam Ibrahim. Maqam Ibrahim di Mekah tu. Umar kata kalau kita jadikan maqam Ibrahim tempat solat, mana imam duduk kat situ. Allah Ta'ala turun, wattakhidhu min maqam Ibrahim musalla. Aku cadang kepada isteri Nabi supaya berhijab. Allah Ta'ala turunkan ayat hijab. Wa fi usara Badar, Umar mencadangkan tawanan perang 70 orang Quraisy, pancung semua. Nabi pilih pandangan Sayyidina Abu Bakar, maka pandangan Sayyidina Umar itu lebih tepat. Umar bergembira, hadis ini sahih, riwayat Muslim. Dia kata, wafaqtu rabbi fi salasin. Allahu Akbar. Apa cadangan Sayyidina Umar? Daripada Anas radhiyallahu anhu, qala Umar kata, aku bagi tahu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata, yadkhulu alaikal barru wal fajir. Orang baik masuk dalam rumah Nabi, jumpa orang yang baik, orang yang tak baik masuk dalam rumah Nabi. Falau amarta ummahatin bil hijab, kalau Rasulullah suruh ibu-ibu orang mukmin ni, isteri-isteri Nabi ni pakai hijab, pakai purdah semua, pakai tudung, macam mana? Fa anzalallahu ayatal hijab, Allah Ta'ala turun ayat hijab berdasarkan cadangan Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anka ya Umar, ya Amir Mu'minin, ya Thaniyal Khulafa, wa radhiyallahu anka wa an Abi Bakrin wa an jami'is sahabah. Hadis cadangan Umar ni dalam Bukhari. Baik, tamatlah mukaddimah sedikit cerita kita. Tak cerita tak sedap kan? Kita tafsir ni biar ada cerita-cerita banyak. Cerita panjang detail hadis tadi, insya-Allah tuan-tuan boleh baca dalam catatan nanti. Baik, kita pergi pada ayat satu-satu. Ya ayyuhallazina amanu la tadkhulu buyutan nabi illa an yu'zana lakum ila ta'amin. Wahai orang beriman, jangan masuk rumah Nabi kecuali setelah kamu dipanggil, dijemput untuk makan. Fayu'zana lakum, maka diizinkan boleh masuk. Mana ayat ni kalau dipanggil baru masuk. Bukan boleh pergi sewenang-wenangnya. Rumah kecil, rumah Nabi ni. Kata di Ibnu Ashur, bukanlah ayat ini khas bila ada makan je. Apa-apa saja, kalau Nabi jemput masuk, Nabi izinkan masuk, dipersilakan. Maknanya jangan masuk tanpa izin. Itu maksud dia. Jangan masuk rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa izin. Yang kedua, ghaira nazirina inah. Jangan kerana masuk kerana menunggu makanan masak, kerana nak makan bersama, jangan buat macam tu. Sebab orang ni kalau kita pergi rumah orang, waktu biasa tak apa, tapi kalau waktu makan susah hati tuan rumah. Nak angkat makanan tak ada, sikit. Angkat tak cukup. Nabi kan mukjizat dia tak buat, bukan setiap hari. Mukjizat ni apabila berlaku peristiwa barulah datang mukjizat. Untuk menyatakan ayat tanda-tanda kenabian dia tu. Tadi 300 orang makan semangkuk hais. Tinggi tu dia punya mukjizat. Mana jangan masuk, la tarqabu at-ta'am. Dekat-dekat anak siap baru kau masuk. Jangan. Baik. Yang ketiga, walakin iza du'itum fadkhulu. Apabila dipanggil, masuk. Bila dijemput, datanglah. Fa iza ta'imtum fantashiru. Bila sudah makan, keluar. Jangan tunggu, tafarraqu. Wala musta'nisina li hadisin. Jangan duduk berbual-bual dalam rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Setakat itu kita baca ayat tadi. Kita sambung sini. Inna dhalikum kana yu'zin nabiyya fayastahyi minkum. Sesungguhnya yang demikian itu, duduk di rumah Nabi berbual-bual itu menyakiti dan menyusahkan Nabi sehingga ia merasa malu hendak menyatakan hal itu kepada kamu. Wallahu la yastahyi minal haqqi. Sedang Allah tidak malu daripada menyatakan kebenaran. Jadi ayat ini Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dia sifat malu, takkan cakap balik. Susahlah macam tu. Bukan perangai Nabi.
Maka dia diam. Tapi dia banyak kerja. Banyak kerja. Tapi Allah kata apa? Allah Ta'ala tak malu untuk menyatakan yang hak, yang benar itu kepada kamu, supaya kamu belajar adab. Kalau Tuhan tak nyata, macam mana kita nak tahu? Allahu Akbar. Jadi ayat ini juga mengajar kepada kita para jemaah sekalian, kalau kita pergi rumah orang, jangan duduk lama-lama. Kalau sudah makan, balik. Kita ada orang Melayu ni, apa dia tanda kita nak tamat majlis? Apa tanda? Payah juga tak? Mungkin sebahagian daripada masyarakat, ustaz, kalau ada ustaz, baca doa tak? Doakan. Kalau doa tak habis, tu balik tak? Tapi rumah orang Arab senang. Kalau pergi bertamu rumah orang Arab, learning Arab sekarang, budaya sekarang. Budaya zaman Nabi saya tak pasti. Sekarang ini, di akhir majlis, biasanya dia keluar syai. Mula-mula sampai rumah Arab ni, dia bagi minum jus. Asir. Minum. Makan, keluar buah, keluar ni, akhir last kali keluar syai. Bila keluar air teh tu, tak usah tunggu, balik. Habis tu. Kalau tunggu lagi pun tak ada dah menu lain. Mudah. Itu rumah orang Arab. Tapi kalau rumah orang Cina lain pula, teh dulu. Jadi budaya tu kita kena faham. Mana kalau kita pergi rumah Arab sekarang, dia keluar syai tu, balik lah. Habis tu. Dia punya menu terakhir. Menarik juga kan. Jadi zaman Nabi tu, apa menu terakhir? Tak ada. Memang tak ada menu pun, dia sikit tu ya. Baik, kita kena belajar lah. Kalau pergi rumah orang kita ni, kalau dah angkat, dia panggil macam kita nak angkat kuih kot kan. Habis menu ni dia panggil pembasuh mulut. Basuh mulut dah tu. Dessert apa dia? Basuh mulut, balik. Jangan duduk tunggu lagi. Allahu Akbar. Baik, satu kes. Tamatlah cerita adab rumah Nabi. Sekarang ni kita nak tengok bagaimana berinteraksi dengan ummahatil mukminin. Wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab. Dan apabila kamu meminta sesuatu yang harus diminta dari isteri-isteri Nabi, maka mintalah kepada mereka dari sebalik tabir. Tengok sekarang ni kita benar berziarah rumah Nabi, tapi bila kita nak minta apa-apa hajat, nak minta benda ke, nak bertanya ke hukum ke apa benda, hendaklah kita duduk di sebalik tabir. Hijab di sini dengan makna sebalik tabir. Langsir ke, sebalik pintu. Kita pergi, contohnya rumah, nak pergi belajar dengan Sayyidah Aisyah. Ya Sayyidah Aisyah, saya nak tanya hukum sekian. Tak payah masuk rumah, tunggu kat luar je. Dia akan jawab. Itu adab. Sama juga dengan kita gini sekarang, sepatutnya kita dengan wanita ni di sebalik tabir. Tak payah mari duduk beradab depan. Tapi dah jadi budaya kita hari ni, tak boleh tak bercakap. Lah ustaz ni, orang pergi rumah dia nak tanya hukum pun tak keluar-keluar. Dah, cakap di sebalik tabir juga. Jadi kita tengoklah, kalau ustaz laki-laki nak tanya ustazah, jangan tak pasal masuk rumah, lebih-lebih waktu suami dia tidak ada. Maka adab dengan isteri Nabi, nak minta apa-apa, minta min wara'i hijab, di sebalik tabir. Zalikum atharu liqulubikum wa qulubihinna. Cara yang demikian lebih suci bagi hati kamu dan hati mereka. Mana kita tak payah tengok muka aku, kita dengar suara saja. Itu lebih baik daripada dikacau oleh syaitan, diganggu oleh syaitan. Sebab itulah kalau boleh kita cakap dengan orang perempuan, jangan duduk beradak sangat. Cakap, tengok. Jadi jangan marah lah. Setengah orang ni kata ustaz ni tak mesra lah. Cakap dengan kita tak tengok muka. Kita kalau laki-laki kita beradak muka, tapi yang perempuan ni kita tengok lain. Kita tak maulah duduk perhati muka isteri orang tu. Jangan marah. Itu adab sebenarnya. Itu adab. Ustaz ni tengok, kalau cakap dengan perempuan dia tak tengok muka. Memang begitulah sepatutnya. Tapi dah jadi budaya dah. Laki-laki perempuan sama, tak tengok muka ni, ustaz sombong. Ustaz tak beradab, tak beretika, tak layan orang. Letih kita. Jadi kita kena ajar dulu adab, kemudian kita buat. Sebab ahra lebih selamat daripada gangguan syaitan. Syaitan dia masuk melalui pandangan mata. Kita kata pandangan mata tu dari mata turun ke hati kan kata orang. Itu dah contoh.
وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ. Dan kamu tidak boleh sama sekali menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa saja pun perkara yang menyakiti Nabi, cakap dengan bahasa yang kasar ke, suara meninggi suara ke, tak dengar kata ke, itu semua dilarang. وَلَا أَن تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ. Dan tidak boleh berkahwin dengan isterinya sesudah Nabi wafat selama-lamanya. Sebab itulah nama dia Ibu Ummahatil Mukminin, nama mak pada orang mukmin. Tak boleh dah kahwin. Isteri Nabi jangan siapa-siapa bercadang. Nabi wafat ni, isteri dia ni muda lagi. Baru 20 tahun ke umur. Masih lagi muda. Ada cita-cita nak sambung lah. Dia sudah bertaraf ibu pada orang mukmin. Tak boleh kahwin dengan dia. Ibu dari sudut ihtiram, penghormatan. Tapi bukan ibu dari sudut mahram boleh berkhalwat dengan elak. Tidak boleh. Itu kita sudah bincang dalam siri yang lepas. Ibu dari sudut kehormatan, penghormatan, bukan dari sudut mahram. Jadi tidak dibenarkan kahwin dengan isteri Nabi selama-lamanya. Maka ayat ini menyekat supaya tidak ada orang yang bercita-cita berangan-angan nak sambung. Nabi wafat esok aku terus sambung. Isteri ni muda lagi. Kata di Ibnu Katsir. Qala Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala. Ajma'al ulama qatibatan ala anna man tuwfiya anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min azwajihi. Mana-mana isteri yang Nabi wafat dia masih lagi isteri Nabi, maka haram ke atas umat ni kahwin dengan mereka. Kerana dia isteri Nabi di dunia dan juga di akhirat. Maka kita kata jahat sangat mulut puak-puak Syiah yang duduk hina, duduk kutuk isteri Nabi. Mereka itu bagi kita mazhab Ahlussunnah wal Jamaah, mereka isteri Nabi di dunia, isteri Nabi dalam syurga di akhirat. Jadi tak ada kelayakan orang lain nak ganti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu maknanya yang pertama, siapa dia isteri Nabi yang dia Nabi wafat mereka masih isteri, itu ijma' ulama. Kata Ibnu Katsir, waqtalafu fi man dakhala biha thumma talaqa fi hayatihi. Kalau dia pernah kahwin dengan Nabi kemudian Nabi ceraikan dia, boleh tak boleh kahwin? Itu ada khilaf ulama dalam masalah itu. Tapi kita nak cakap panjang pun tak perlu dah. Semuanya sudah wafat. Baiklah. Inna dhalikum kana 'indallahi 'azima. Sesungguhnya segala yang tersebut itu adalah amat besar dosanya di sisi Allah Azza wa Jalla. Siapa dia langgar SOP ni, menyakiti Nabi, kahwin dengan isteri Nabi, semua itu dosa-dosa besar. Siapa dia lakukan. Baik, tengok nota di bawah panjang. Kita baca. Nota 1467. Setelah diterangkan perihal Nabi sallallahu alaihi wasallam dan keistimewaan-keistimewaan yang diberikan kepadanya, maka mulai ayat ini Allah Ta'ala menerangkan hukum-hukum dan adab peraturan yang wajib dipatuhi oleh orang-orang Islam semasa mereka berhubung, berinteraksi dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ummahatil mukminin, isteri-isteri Nabi. Dalam ayat ini ada juga hukum-hukum dan adab peraturan yang mesti dipakai oleh orang-orang Islam dalam masyarakatnya. Ingat ni. Itu Nabi. Kita umat dia, kalau tidak khususiyah, bolehlah kita pakai. Kecuali yang khas dalam ayat yang lepas, khalisatan laka min dunil mu'minin. Khas untukmu. Tak boleh kacau. Yang Tuhan tak sebut khas, boleh je. Di antaranya, mana-mana orang laki-laki yang ada hajat, yang harus ia minta daripada orang perempuan, dengar ni. Hendaklah ia memintanya dari sebalik dinding, tabir atau sebagainya. Elok kita tak bercampur laki-laki perempuan.
Tapi dah jadi budaya mari penjajah ni dia topak habis. Kan? Laki-laki perempuan kalau diasingkan jadi makhluk asing kita. Oh, ya apa majlis ni? Ingat mula-mula dulu. Mula-mula di negeri kita ni. Pentadbiran dulu. Letak laki-laki, oh you kena kritik. Ini apa ni? Konservatif lah, kolok lah macam-macam. Alhamdulillah sekarang nampak mudah ada kesedaran. Nah, kalau kita ada majlis ilmu, ke majlis apa? Laki-laki sebelah, wanita sebelah. Ataupun laki-laki depan, wanita di belakang. Jangan duduk sekali. Tapi masyarakat ni pelik. Majlis perkahwinan contohnya, tuan rumah dah siap. Kemah laki-laki, wanita. Dia pergi, laki-laki duduk tempat. Kono-kononya nak makan sekali dengan isteri dia. Awak dengan isteri dia, awak siang malam dekat rumah tu. Di sini tempat orang khaskan untuk wanita lelaki, jangan masuk lah. Allahu Akbar. Tapi dia tak dengar kata ni, tak dengar kata. Tak ada etika kata orang. Tengok nota di bawah. Maknanya kalau nak minta daripada wanita, hendaklah ia minta dari sebalik dinding, tabir dan sebagainya. Kerana mengikut adat kebiasaan orang-orang perempuan semasa menjalankan kerja rumahnya, masing-masing tidak berpakaian yang lengkap melindungi anggota-anggota yang haram dipandang oleh lelaki ajnabi, lelaki yang asing. Biasa dalam rumah ni dia ada, ialah orang buat kerja, lain pula dia punya cara. Kalau kita duduk di tempat lain, maka kita pelajar, para jemaah sekalian, itu di antara adab yang kita belajar. Baik, kita berpindah kepada ayat 54. Tamatlah cerita adab dengan Nabi dan juga adab dengan isteri dia. Mari cerita lain pula ni. In tubdu syai'an aw tukhfuhu fa inna Allah kana bikulli syai'in alima. Awasilah keadaan kamu. Kerana jika kamu nyatakan sesuatu atau kamu sembunyikan dia, maka sesungguhnya Allah sentiasa mengetahui akan segala-galanya. Ayat ini amaran keras kepada kita. Tadi ayat Allah kata apa? Nak masuk rumah Nabi kena dapat keizinan. Nak bercakap dengan isteri Nabi min wara'i hijab, di sebalik hijab. Jadi ayat ini Allah kata apa? Kalau kamu nyatakan sesuatu atau kamu sembunyi, Allah Ta'ala tahu. Dia panggil ayat ini ayat muraqabah. Tulis istilah ayat al-muraqabah. Makna pemerhatian Allah Azza wa Jalla. Bukan sekat dia tahu Tuhan, dia perhati semua apa yang kita buat. Dan dicatat oleh para malaikatnya untuk dia membuat pendakwaan di mana? Di akhirat esok. Jadi oleh itu kita hendaklah kita berhati-hati dalam semua perkara. Jangan ada orang teringin nak ambil, dah telah dilarang, teringin pula nak ambil isteri Nabi. Macam manusia sekarang ni, isteri Nabi tak adalah, sudah wafat, nak ambil isteri orang. Pergi rumah kawan tengok, bini dia comel. Dia pun mulalah buat kerana buat ni. Berlaku banyak kes. Menggoda isteri orang, akhirnya bercerai, kahwin dengan dia. Dia pun bercerai juga dengan isteri dia. Macam-macam cerita. Maka Allah Ta'ala nak sekat pintu-pintu keburukan ini, maka dia beri satu ayat, dipanggil ayatul muraqabah. In tubdu syai'an aw tukhfu. Menyatakan, kamu sembunyikan, fa innallaha kana bikulli syai'in alima. Allah Ta'ala Maha mengetahui apa yang kamu lakukan. Oleh itu berhati-hatilah kita. Jangan berani melanggar SOP, jangan berani melanggar peraturan yang telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Baik, kita pergi kepada ayat yang terakhir. Ayat 55. Ayat ini pengecualian kepada hijab tadi. Kita kena berhijab. Isteri Nabi telah difardukan hijab. Apa nak hijab? Pakaian yang menutup aurat, tutup kepala, tutup semua kan. Maka dalam ayat ini nak memberi kelonggaran kepada keluarga yang terdekat. Dia panggil mahram. Orang ni kalau mari rumah kita, tak perlulah
sibuk-sibuk isteri ke anak-anak perempuan pergi, mana tudung, mana hijab. Siapa? Pakcik datang. Pakcik apa? Uncle, Ami, Khali datang. Tak payah. Baik, ayat 55 ni ayat dia panggil mahram orang yang dibenarkan untuk buka hijab. Buka aurat semua. Buka hijab mana? Hijab ni biasa kita pakai di atas. Kan? Tudung. Boleh lah. Kalau pakai baju tu, baju t-shirt je. Boleh. Ayat 55. La junaha alaihinna fi abaihinna wala abnaihinna ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا. Tidaklah ada salahnya kepada perempuan-perempuan yang tidak berpakaian yang melindungi anggota yang haram dipandang oleh laki-laki ajnabi itu. Dia panggil hijab ni pakaian dalam rumah lah, senang. Untuk kepala pakai baju biasa, ya kita kata pakai baju t-shirt, pakai baju dalam rumah. Tidak haram menemui bapa-bapa mereka. Mula senarai. Tuan-tuan tanda senarai. Yang pertama dia mula dengan abaihinna. Bapa-bapa ni ayah, atuk, tok ayah sampai ke atas. Kalau ada lagi. Semuanya mahram belaka tu. Yang kedua, wala abnaihinna, dan anak-anak laki-laki mereka. Anak-anak dia sendiri. Tak apa, di rumah kita. Yang ketiga, wala ikhwanihinna, dan saudara adik-beradik lelaki mereka sendiri. Yang keempat, wala abna'i ikhwanihinna, dan anak saudara, anak-anak laki-laki, saudara laki-laki. Mana anak saudara kita daripada adik-beradik laki-laki. Wala abna'i akhawatihinna, dan anak-anak laki-laki kepada adik-beradik perempuan. Dia panggil anak saudara daripada adik-beradik perempuan. Wala nisaihinna, dan juga orang-orang perempuan di kalangan mereka. Wala nisaihinna. Jadi ada kata nisa di sini orang perempuan sahaja. Kita dah bincang dulu di dalam surah An-Nur. Ingat tak? Dalam tanya jawab, orang tanya, boleh tak boleh wanita Islam buka aurat dia, buka hijab dia depan wanita kafir? Tuan-tuan masih ingat kan? Soalan berbanyak macam kita sekarang ni. Kita sekarang ni ialah berkawan dengan orang bukan Islam, non-Muslim. Pergi kursus sebilik dengan orang bukan Islam. Takkan nak pakai hijab 24 jam. Anak-anak kita duduk di hostel, di asrama. Sebilik ada non-Muslim. Macam mana? Jadi ada ulama mengatakan, dia kata wala nisaihinna khas untuk orang beriman saja, mukminat saja. Dengan orang kafir kena tutup juga aurat. Sudahlah, macam mana nak buat? Di antara ada pandangan yang kedua mengatakan jami'un nisa sawa'un kana al-mu'minat au kafirat. Jadi kita kata alhamdulillah, ini pandangan yang kedua lebih lega. Lebih terbuka sedikit, dia tak kira kafir ke Islam. Yang penting dia tu wanita. Awak pun wanita juga. Jadi bolehlah kita buka hijab di dalam rumah kita ataupun waktu kita bersama dengan mereka di hotel, di hostel, di mana-mana, boleh. Contohnya pejabat kita ni semua wanita semua, tak ada laki-laki. Jadi masuk dalam pejabat boleh ya buka tudung. Ini wanita non-Muslim ni, ini sebagai ulama kata nisa tu wanita. Allah tak sebut nisa muslimat. Bila tak ada ayat tu terbuka, maka sekatan tu boleh
diperbincangkan. Tapi ramai juga yang mengatakan nisa di sini nisa al-mu'minat, yang Islam saja. Jadi kita kata alhamdulillah, pandangan yang kedua lebih luas. Dan pandangan ini telah kita bincang panjang dalam surah An-Nur dulu. Alhamdulillah. Mana lagi? Wala ma malakat aymanuhunna, dan serta hamba-hamba sahaya yang dimiliki oleh mereka. Hamba boleh juga. Wattaqinallah, dan bertakwalah kamu kepada Allah. Innallaha kana ala kulli syai'in syahida. Sesungguhnya Allah sentiasa menyaksikan tiada sesuatu apa yang kamu kerjakan. Jadi kita kata alhamdulillah, ayat ini Allah Ta'ala sebut kelonggaran kepada muslimat di dalam pergaulan. Dalam pergaulan jadi ada lagi. Cuma timbul lagi para ulama dia kata yang kedua ni hamba dah. Hamba tak ada lah sekarang ni. Hamba sudah tidak ada sekarang. Kalau ada di rumah kita bibi, pembantu rumah, itu orang asing, ajnabi. Ingat baik. Jangan duduk. Siapa ni? Ini pembantu rumah. Keluar angkat minum air pada kita dengan tak tutup aurat. Dia bukan hamba. Kadang-kadang rumah Pak Haji pun sama juga. Bibi tu bibi. Bibi ni manusia lah, manusia. Wanita asing dalam rumah kita. Wajib dia kena berhijab. Dia kena hijab, dia sendiri kena pakai hijab. Tak boleh bergaul, bercampur gaul dengan anak-anak laki-laki kita. Dengan suami pun tak boleh. Ini masalah kita. Yang ada bibi di rumah ni. Konon-konon macam bibi tu dia buat macam hamba. Salah itu. Ramai dah tempat yang saya pergi, bibi memang tak tutup aurat. Saya kata, ya akhi, dia bukan hamba ni. Dia bukan hamba. Kalau hamba lain hukum dia. Dia bukan hamba, dia orang merdeka. Cuma dia mari cari makan di sini, di negara kita, di negara mana pun. Kenalah pakai hijab, tak boleh. Jadi kita bermudah-mudah dalam masalah ini. Jangan. Jadi alhamdulillah, itu di antara senarai-senarai yang dibenarkan untuk dia buka aurat dia. Dia buka aurat di sini maksudnya aurat dalam rumah. Aurat dalam rumah, maka dibenarkan untuk mereka. Alhamdulillah. Kita fahamlah nombor satu siapa tadi? Ayah, datuk, nenek, satu. Yang kedua, anak-anak, cucu, cici, ciak, semua sekali. Dan juga adik-beradik laki-laki. Tak kira lah adik-beradik sebapak, adik-beradik ibu saja, adik-beradik sibu sebapak, semuanya masuk belakang. Dan juga tambah sikit, Allah tak sebut dalam ni, tapi huraian kena ada. Termasuk juga al-akhu minar radha'ah. Adik-beradik susuan termasuk. Dan anak-anak saudara susuan, itu juga termasuk dalam mahram. Termasuk dalam mahram. Satu lagi yang masalah kita sekarang ni, adik-beradik yang tak sah taraf. Ingat hati-hati. Walaupun duduk dalam rumah dia, tapi dia bukan adik-beradik. Dia bukan mahram dia tu. Dalam fiqh kita lah. Baiklah para pelajar sekalian. Ini senarai pendek lah kalau kita nak tengok dalam ayat lain. Kita dah bincang dulu dalam ayat surah An-Nur. Tulis. Untuk detail senarai mahram, orang yang dibenarkan letak hijab ini siapa? Dalam surah An-Nur ayat 31. Surah An-Nur ayat 31. Tuan-tuan dan puan-puan para pelajar, rujuk balik kepada surah An-Nur ayat 31. Kita telah bincang panjang di sana. Alhamdulillah. Cuma ayat ini selingan, celah. Nak bagi tahu umum ini hijab. Tapi orang-orang yang perlu boleh masuk dalam rumah dia, boleh tak payah hijab, ni orang ni. Secara ringkas lah. Dia panggil bilangan secara ringkas. Yang lebih panjang iaitulah surah An-Nur ayat 31. Alhamdulillah para pelajar sekalian.
tamatlah kita tafsir, kita berpindah kepada Al-Fawaid. Al-Fawaid At-Tarbawiyah. Beberapa faedah dari sudut pendidikan tarbiyah. Apa yang kita dapat kutip? Yang pertama, ayat yang pertama yang kita baca. Ya ayyuhallazina amanu la tadkhulu buyutan nabi. Jangan masuk rumah Nabi. Tulis. Kata Syekh Ismail bin Abi Hakim, dia kata ayat ini hadza adabun addaballahu bihi suqala. Ayat ini adalah merupakan ayat adab, etika, peraturan yang Allah Ta'ala nak didik manusia yang berakal. Manusia yang berakal, termasuklah jin yang berakal. Jadi kita jangan mudah-mudah pergi rumah orang pakai masuk rempuh gitulah. Ada peraturan, ada dia punya etika. Kena kira. Jadi orang perempuan pun kalau tengok laki-laki mari, kena ambil lah hijab tu, pakai cepat-cepat. Kena ada kain tudung tu dekat pintu tu, kena ada sentiasa. Yang kedua, illa an yu'zan lakum ila ta'amin. Ayat yang sama ni, ayat ni panjang. Tuan-tuan kena ambil sikit-sikit. Dalil bahawa annat tahayyun li ta'am man lam yad'u ilaihi manhiyun anhu. Ayat ini juga larangan daripada tataful. Tufaili kata orang. Jadi lalak hijau. Kita tengok orang buat nak masak, dekat nak masak, kita pergi dekat pintu dia. Assalamualaikum. Allahu akbarnya mari masa ni. Kita kena ingat waktu ni waktu orang makan. Kita tidak dijemput, jangan pergi rumah orang ketika itu. Sabar sekejap. Waktu biasanya masyarakat kita ni dia makan selepas solat zuhur. Jangan pergi lepas zuhur tu. Tunggu sekejap. Dalam pukul 3 gitu, baru kita pergi. Kalau tidak, nanya kawan tu. Dia panggil larangan tataful. At-tufaili tu biasanya untuk pembuat tufaili ni, dia pergi tunggu dekat waktu orang nak makan, dia pergi. Jadi bila kita ni kalau pergi rumah orang, awal lagi tak apa, tuan rumah tak angkat makan. Tapi bila kita pergi waktu makan, susah. Menyusahkan kawan. Sebab itu, kalau kita nak pergi waktu makan, bagi tahu awal-awal. Supaya tuan rumah boleh sediakan. Ataupun maklum awal. Saya nak pergi rumah awak lepas solat zuhur esok. Tapi, kami dah makan. Waktu mesyuarat tadi pukul 12.30. Maka jangan siap makanan. Susah tuan rumah. Kadang-kadang tuan rumah siap makanan. Tamu mari, sentuh pun tidak. Maaf dah. Sorry, kami dah baru makan. Cik hati kawan. Jadi kena maklumkan. Kalau waktu tu waktu makan. Waktu tak makan tak apa. Dia angkat biskut pun cukup. Minum teh, syai, okey lah. Dia panggil ihraj dalam bahasa Arab. Jangan menyusahkan kawan. Yang ketiga, fa'iza ta'imtum fantashiru. Bila sudah makan, balik. Jadi jangan duduk lama rumah orang. Kecuali tuan rumah tu memang panggil untuk berbual. Itu lain cerita. Contohnya, sahabat kita ni jemput khas. Datang rumah saya, ada ustaz bersama kita malam ni. Kita makan malam, kemudian bual bicara. Itu tak apalah, duduklah sampai habis majlis. Tapi kalau dia panggil makan saja, lepas makan balik je lah. Jangan dia tunggu lama. Ni tuan rumah empat kali angkat. 4 kali dah angkat cuci meja. Tak faham-faham juga dia ni. Akhir kali suruh balik lama sangat ni. Yang keempat, wa iza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhum wara'i hijab. Bila kita minta dengan orang perempuan, mintalah di sebalik tabir. Kata di ulama, kullama ba'udal insan, lagi kita boleh jauhkan diri daripada perkara-perkara yang tidak baik, yang boleh mengundangkan syubhat, boleh menimbulkan keraguan, itu lebih baik. Sebab itulah, bila nak cakap dengan perempuan, tak payah cakap tengok apa ni, beradab, berhadapan. Kalau boleh cakap di sebalik tabir, lebih baik. Lebih selamat kepada hati manusia. Hati manusia ni tak sama. Ada orang tengok orang, dia tak kacau orang. Ada orang memang suka tengok orang, perhati tengok. Dia ni. Cantik lah dia ni.
Bila suami dia bunyi katanya kena COVID dah. Mari perangai jahat syaitan ni dia panggil asyaitanu farighun. Kata di para ulama, syaitan tu tak ada kerja. Kerja dia hanya nak kacau orang. Itu je kerja syaitan. Kalau tidak bukan nama syaitan dia tu. Yang kelima, zalikum atharu liqulubikum wa qulubihinna. Cara kita tidak berhadapan dengan wanita itu lebih bersih hati kita. Yajibu 'alal mar'i an yas'a. Setiap kita wajib membersihkan hati kita daripada perkara-perkara yang boleh mengganggu ketenangan. Wajib kita kena bersihkan hati kita daripada perkara yang mengganggu ketenangan. Apa saja. Daripada duk tengok wanita, daripada duk tengok cerita-cerita, daripada tengok nak dengar berita jadi tengok pemberita, itu semua tu hilang ketenangan belaka. Maka kita kena apa? Kena selamatkan diri kita, bersihkan hati kita. Sebab apa? Sebab di akhir ayat Allah kata, semua yang kamu buat itu di bawah pengawasan Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau kita tahu kita di bawah pengawalan Allah, maka kita kena berhati-hatilah supaya kita tidak menyusahkan diri kita di akhirat nanti. Yang keenam dah tadi tu. Yang keenam ni, fa innallaha kana bikulli syai'in alima, dikembar dengan ayat innallaha kana ala kulli syai'in syahida. Tengok ayat 54 fa innallaha kana bikulli syai'in alima. Allah Taala tahu segala benda. Ayat 55, innallaha kana ala kulli syai'in syahida. Tengok, dikembar 2 kali ayat. Mu ni kalau tak dengar juga, langgar juga SOP. Bercakap dengan perempuan juga tidak di sebalik hijab. Allah kata apa? Aku tahu segala benda. Ayat yang 55, aku setiap benda saksi. Masya Allah. La yaghibu anha syai'. Ini faedah yang keenam. Mana kita duduk di bawah ilmu Allah, kita duduk di bawah pengawasan Allah Azza wa Jalla. Maka berhati-hatilah tindak tanduk kita, tingkah laku kita kena berhati-hati. Baik, kita pergi kepada fawaid ilmiah. Nombor 7, illa an yu'zana lakum, kecuali kamu diizinkan. Maka ayat ini, keizinan itu sama ada mari daripada tuan rumah ataupun mari daripada wakil dia. Sebab itu Tuhan kata yu'zana lakum, apabila kamu diizinkan. Tuhan tak kata illa an ya'zana. Kalau ya'zana, tuan rumah dia boleh izin. Tapi dalam ayat ini terbuka, Tuhan kata yu'zana. Pelajar-pelajar yang boleh tulis harap tulis. Dalam ayat ini kata yu'zana, diizinkan kepada kamu. Tuhan tak kata ya'zana. Kalau ya'zana, tuan rumah dia boleh izin. Tapi sekarang ni boleh semua. Tuan rumah izin masuk. Ataupun wakil tuan rumah. Macam kalau kita ada majlis, ada DJ. Tuan-tuan dijemput masuk ke dewan, dijemput masuk makan, itu pun sah. Sebab dia telah dilantik oleh tuan rumah, maka yu'zana, diberi keizin. Ataupun dipanggil al-iznul urfi. Iznul urfi, keizinan secara uruf, secara adat. Bila kita majlis, kan kita dapat kad jemputan, tuan dijemput datang majlis perkahwinan, walimatul urus. Bila kita pergi, hidangan dah siap, makanan dah ada semua terhidang, makan je lah. Tuan rumah sibuk. Kadang-kadang tuan rumah dia tunggu di awal pintu dewan. Kita dekat dalam tak ada siapa peduli. Peduli apanya? Dia panggil iznul urfi. Silakan makan. Selagi tak kenyang, dipersilakan makan. Itu boleh. Itu beza di antara yu'zana lakum dengan ya'zana. Kalau ya'zana, payah. Tuan rumah kena datang setiap meja tamu. Silakan makan. Benar. Ni DJ cakap, tuan-tuan dijemput makan. Habis, bismillah, tawakal Allah. Gomoh lah selagi ada. Yang ke-8, keadaan umat dengan Nabi SAW ada 2 keadaan. Yang pertama, fi halil khalwah. Ketika Nabi duduk dalam rumah dia, jangan kacau. Kan? Tengok dalam surah Al-Hujurat itu. Alladzina yunadunaka min wara'il hujurat aktsaruhum la yaqilun. Nabi duduk dalam rumah, mari duduk ketuk-ketuk pintu. Jangan. Nabi kita larang itu. Yang kedua, ketika Nabi terdedah, Nabi duduk di masjid,
tempat orang ramai, maka ketika itu kita kena zahirkan ta'zim. Kena hormat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan duk cakap kuat depan dia. Jangan duk tunjuk-tunjuk atas muka Nabi lah. Itu dia panggil adab kita dengan Nabi. Baik, sekarang Nabi dah wafat. Nabi berada di Madinah dalam makam kubur yang mulia. Apa adab kita? Adab kita macam Nabi hidup. Jangan duduk bertepik dekat kubur Nabi. Jangan duduk jenguk. Ni yang paling tak sopan sekarang ni. Sambil-sambil duduk bagi salam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Di tangan sebelah ni duduk selfie. La. Bayangkan kalau Nabi hidup, kau buat tak macam tu? Tak buat. Nabi wafat pun sama juga ihtiram. Bagi saya tidak sopan, langgar SOP. Mana-mana orang yang pergi dekat kubur Nabi, sambil duduk bagi salam, duduk ambil gambar. La. Sebab tu saya tak ada live depan kubur Nabi. Ada setengah ustaz ni, dia panggil gila live. Allahu Akbar. Live belakang tak kira. Siapa di Madinah daripada turun bah naik live semua sekali. Depan kubur Nabi live. La ya akhi. Kita ada adab sopan, ada etika, ada peraturan. Duduk dalam raudah sambil berdoa. Sebelah berdoa, ya Rabbi, prank tangan sebelah. Lesh hadza. Nabi kita kena hormat pada dia, hayyan wa mayyitan, hidup ataupun mati, hormat. Maka kalau Nabi hidup kita tak buat, Nabi wafat pun jangan buat. Main-main. Allahu Akbar. Itu yang ke-8. Yang ke-9, inna zalikum kana yu'zin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah kata kalau kamu langgar peraturan ini berarti kamu telah menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi juga manusia, walaupun dia Nabi, dia sabar, tapi kalau perbuatan yang tak baik, Nabi juga sakit. Menyakiti Nabi, mana tidak sopan kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila Nabi kita buat macam itu, Nabi dia malu. Sifat dia pemalu, tapi Allah tegur kita, Tuhan kata aku tak malu. Aku tak malu untuk menegur kamu apabila kamu salah adab ataupun salah peraturan. Baiklah para pelajar sekalian, yang ke-10, yang terakhir, Allah sebut la junah alaihinna fi abaihinna. Dalam ayat itu telah disenaraikan kepada siapa? Kepada isteri-isteri Nabi, termasuklah isteri-isteri umat Islam semua, wanita-wanita Islam, dia panggil mahram. Orang-orang yang diharamkan nikah, maka orang ni dia boleh buka hijab depan pakcik-pakcik dia. Cuma satu soalan. Kenapa Tuhan tak sebut dalam ayat ini al-a'mam wal akhwal? Pakcik-pakcik sebelah ayah, akhwal pakcik sebelah ibu. Kenapa tidak disebut? Wala a'mamihinna wala akhwalihinna. Dia tak sebut. Dia sebut siapa? Ayah, anak, adik-beradik, anak-anak adik-beradik. Dia tak sebut pakcik-pakcik. Sedangkan pakcik kita tu mahram. Anak pakcik sepupu tidak mahram. Kenapa tak sebut? Menarik juga ni. Kata di ulama tadabbur, lam yuzkar huna min asnafil aqriba al-amam wala akhwal. Kenapa tak sebut pakcik-pakcik? Sebab pakcik-pakcik tu standard dia, label dia sama dengan ayah kita. Adik-beradik ayah kita. Dia masuk situ lalu. Abak maknanya ayahmu termasuklah adik-beradik dia. Makmu termasuk adik-beradik dia. Kita kata Masya Allah, tabarakallah. Menarik tuan-tuan. Jadi yusammal amu aban. Yang kedua, zalika ulima min banil ikhwah wa banil akhawat. Jadi kalau kita tahu dah adik anak kepada anak saudara kita tu anak dia ni mahram, maka pak saudara kita pun sama jugalah. Ini anak, yang ni pak. Maknanya sebaliknya. Cuma kita kena ingatlah, pak saudara, bapa saudara kita ni, dia je mahram, anak dia tidak. Anak dia sepupu. Boleh kahwin. Dan Nabi kita pun telah berkahwin dengan sepupu dia, Zainab binti Jahsin. Kita kata Alhamdulillah, tilka asyaratun kamilah. Tamaklah 10 perbincangan ringkas yang kita ringkaskan. Boleh je nak panjang, tapi saya nak ringkaskan sesuai dengan masa kita. InsyaAllah. Tamaklah perbincangan kita dalam bab dalam surah Al-Ahzab ayat 53 sehingga 55.
insya-Allah kita akan sambung dalam siri yang akan datang 56 sehingga 58. 56 sehingga 58 insya-Allah dalam siri yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.